Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat datang kepada para penonton FB Live Bicara Santai, memerangi musuh halimunan COVID-19. Saya Dr. Sufi, Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Bandar Tunku Sin On. Bersama saya Dr. Maria, Pakar Perubatan Keluarga Klinik Kesihatan Bandar Tunku Sin On. Terima kasih kepada pihak Masjid Multimedia Team WHO kerana memberi ruang dan peluang untuk kita bersiaran pada petang ini, Dr. Sufi. Ya, betul. Seperti mana yang kita tahu, negara kita, Malaysia sekarang diserangi wabak COVID-19. Oleh itu kami terpanggil untuk memberi penerangan ataupun nak merungkai segala kemusykilan yang bermain di fikiran tuan-tuan dan puan-puan agar kita sama-sama dapat memerangi COVID-19 ini. Saya pasti apabila sudah memasuki fasa ketiga PKP ini, ramai yang sudah nampak keberkesanan perintah kawan gerakan dan kepentingan untuk duduk di rumah. Walaupun terdapat beberapa keadaan dan situasi yang membolehkan seseorang itu keluar dari rumah, salah satunya adalah untuk mendapatkan rawatan di klinik atau hospital. So persoalannya sekarang, siapa yang dibenarkan untuk datang ke klinik dan hospital? Pertama, semestinya pesakit atau mereka yang mempunyai temujanji susulan seperti ibu-ibu mengandung, ibu yang baru melahirkan anak ataupun dalam tempoh postnatal, ataupun anak-anak atau bayi yang memerlukan suntikan vaksinasi. Seterusnya, pesakit-pesakit kronik yang memerlukan rawatan susulan dan bekalan ubat-ubatan dan mereka perlu mengikut arahan doktor yang merawat, sama ada perlu dilihat pada waktu PKP ini atau dapat menangguhkan temujanji kesuatu yang lain. Terdapat juga mungkin individu yang tidak sihat, mereka juga boleh walk-in sahaja ke klinik untuk mendapatkan rawatan di klinik. Walau bagaimanapun, sudah pasti ada juga penangguhan perkhidmatan seperti pemeriksaan medical check-up, saringan pra-perkahwinan, temujanji darah berkala atau tahunan. Ini bagi mengurangkan bilangan pesakit ke klinik pada satu masa dan mengurangkan kesesakan di klinik sebab kita kena amalkan social distancing atau jarak yang selamatlah. Soalan kedua yang mungkin ramai yang tanya, ya Dr. Sufi, adakah persekitaran klinik selamat? Soalannya agak sukar untuk dijawab kerana tiada tempat yang betul-betul selamat selain di rumah. Sebab tu seperti bab kata Prime Minister kita, stay at home. Sebab di peringkat klinik kita memang mengamalkan sanitasi berkala dan mengamalkan kawalan infeksi yang ketat. Kita juga mengenali setiap pesakit yang datang dan tanya sama ada mereka mempunyai gejala COVID-19 atau sejarah atau kontak rapat kepada pesakit COVID-19. Sekiranya mereka mempunyai gejala COVID-19, mereka akan dilihat di tempat yang berasingan. Kita lakukan pemasingan. Sama juga sekiranya pesakit-pesakit ini datang sebab lain seperti batuk, demam sesama dan sebagainya, mereka juga akan diasingkan di tempat yang lain supaya mereka ini tidak bercampur dengan pesakit-pesakit lain seperti antenatal patients ataupun pesakit-pesakit kronik yang lain di dalam klinik. Walau bagaimanapun, kita memerlukan kejujuran dari semua masyarakat supaya tidak menimbulkan apa-apa maklumat yang ditanyalah. Kerana walaupun kita dah saring dengan ketat, melakukan kawalan infeksi dengan ketat, sekiranya mereka tidak menyampaikan maklumat, petugas kesihatan kita atau frontliners mungkin tidak bersedia dan tidak memakai PPE yang bersesuaian. Jadi, ya Dr. Sufi, apakah yang mereka perlu lakukan sekiranya mereka ini datang ke klinik? Okey, so menjawab soalan itu, sebelum itu sekarang ni kita semua sudah tahulah kan bahawa klinik kesihatan dibuka seperti biasa sepanjang PKP ini. Dan klinik kesihatan insya-Allah selamat untuk anda datang mendapatkan rawatan kerana kami kerap melakukan sanitasi, disinfection dan juga kami akan mengasingkan pesakit-pesakit yang bergejala di satu tempat, pesakit-pesakit yang untuk diambil sampel COVID-19 di satu tempat yang lain dan pesakit-pesakit yang tidak ada yang bukan daripada dua kategori itu boleh dibenarkan masuk di dalam klinik. Baiklah. So, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ini datang ke klinik kesihatan, pertama sekali untuk pesakit-pesakit yang mempunyai penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi, asma, pastikan tuan-tuan dan puan-puan datang mengikut tarikh temu janji.
ini nak mengelakkan kekuruman. Maksud saya, ramai pesakit pada suatu masa di dalam klinik lah sekiranya tuan-tuan dan puan tidak mengikut tarikh temujanji yang betul. Namun begitu, sekiranya temujanji sudah terlepas dan ubat sudah habis, tuan-tuan dan puan boleh datang ke klinik kesihatan untuk menyambung ubat. Yang keduanya, kepada mana-mana pesakit yang mempunyai gejala respiratory seperti demam atau batuk, sesama, sakit tekak, susah bernafas, batuk berdarah ataupun batuk berpanjangan, pastikan tuan-tuan dan puan memakai face mask, okey, dan mengamalkan etika batuk yang betul bermula dari rumah maupun di klinik ataupun sentiasa. Ini kerana ini penting supaya kita dapat membendung penularan apa-apa penyakit yang mungkin tuan-tuan dan puan alami. Baiklah. Selepas itu, setibanya di pintu masuk klinik, sila beritahu tujuan anda ke klinik dan sila maklumkan sekiranya tuan-tuan dan puan mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dalam tempoh 14 hari atau pernah menghadiri mana-mana perhimpunan yang terlibat dengan COVID-19 seperti mana yang diwartakan oleh KKM, atau mempunyai kenalan rapat dengan pesakit COVID-19, ataupun ada ahli keluarga yang duduk dalam satu rumah yang mempunyai COVID-19, ataupun tuan-tuan dan puan adalah rakan sekerja kepada pesakit COVID-19. Seterusnya, persoalan yang selalu timbul dia kata, pesakit macam mana yang kita perlu ambil sampel, ataupun pesakit macam mana yang kita perlu ambil sampel COVID-19 dan yang perlu kesaring lah. Dan yang tidak perlu saring. Baiklah, pesakit yang mana pesakit mempunyai gejala demam atau batuk atau sesama atau sakit tekak serta mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dalam tempoh 14 hari yang lalu, ataupun pernah menghadiri perhimpunan yang terlibat dengan COVID-19 ataupun kluster-kluster yang telah diwartakan oleh KKM, ataupun tuan-tuan dan puan mempunyai kenalan rapat dengan pesakit COVID-19, tidak kiralah ahli keluarga di dalam rumah maupun rakan sekerja di tempat kerja. Sekiranya tuan-tuan dan puan adalah cukup memenuhi kategori-kategori yang saya cakapkan ini, tuan-tuan dan puan akan diambil sampel COVID-19. Mungkin nampak yang nak tanya bagaimanakah sampel tu diambil? Ada yang mungkin dulu sekarang kita ada antibody kit yang dari cepat daripada Korea dan sebagainya. Tapi bagaimana sampel yang gold standard lah kita panggil untuk ambil sampel? Okey, terima kasih Dr. Maria. Gold standard bagi KKM untuk membuat ujian COVID-19 adalah menggunakan real time PCR. Itu adalah gold standard dan diyakini ketepatannya melebihi 98 ke 99%. Baiklah, macam mana sampel ini perlu diambil? Sampel akan diambil melalui hidung dan juga mulut. Untuk hidung, apa yang akan dilakukan? Tuan-tuan dan puan akan diminta duduk tegak, tidak kiralah sama ada duduk atas kursi ke, ya of course duduk atas kursi, ataupun seperti mana orang lain yang ada pergi ke buat drive-thru sampel di klinik swasta, di hospital swasta ataupun di pejabat-pejabat kesihatan daerah yang lain. Tuan-tuan dan puan diminta duduk. Kemudian ada sebatang kapas lembut akan dimasukkan di dalam hidung, rongga hidung. Kapas itu akan dimasukkan sehingga dalam, sehingga ke belakang. Okey, tuan-tuan dan puan akan merasa panas, puan akan merasa pedih dan juga bersin ketika mana sampel itu. Yang kedua, sampel akan diambil melalui mulut. Tuan-tuan dan puan akan diminta buka mulut, turunkan lidah dan sebut A, seperti mana kita nak cek orang yang kena jangkitan demam pada tekak. Sebatang kapas lembut akan dimasukkan melalui mulut sehingga belakang tekak. Dan tuan-tuan puan-puan akan rasa macam nak muntah, loya maupun batuk. Perkara yang paling penting ketika mana ambil sampel adalah sekiranya tuan-tuan dan puan-puan batuk ataupun bersin, sila tutup mulut guna tisu. Ini untuk melindungi orang di sekeliling tuan-tuan dan puan-puan dan juga untuk melindungi staf kesihatan yang betul-betul berada di depan muka tuan-tuan dan puan-puan ketika mana sampel itu diambil. Selepas itu, buang tisu itu di tempat yang betul dan basuh tangan. Baiklah Dr. Maria, selepas pesakit telah diambil sampel, apakah yang mereka perlu lakukan?
Setelah sampel diambil, pesakit perlu merasakan dan menganggap keputusan yang diambil positif sehinggalah dibuktikan sebaliknya. Pesakit perlu terus pulang ke rumah dan tidak berjalan ke sana, ke sini tanpa tujuan. Mereka perlu kuarantin diri sendiri dan mengasingkan diri di bilik, dan sebaik-baiknya mempunyai attached bathroom atau bilik air sendirilah. Kalau tiada, mereka perlu lakukan sanitasi dan kerap. Mereka yang pulang ke rumah ini akan diberikan borang Annex 14 ataupun surat pengawasan untuk mereka duduk di rumah, dan perlu akur dengan perintah kuarantin tersebutlah. Sekiranya keputusan orang tu tidak ada di sini lah, mungkin tak tahu nampak ke tak. So sekiranya keputusan balik positif, mereka akan dihantar ke hospital. Tapi sekiranya keputusan tu adalah negatif, mereka perlu menghabiskan tempoh kuarantin selama 14 hari. Kerana kita ada juga kes yang setelah sampel balik negatif, mereka berjalan keluar seperti biasa dan melanggar perintah kuarantin order ini. Ini sangat penting, dan setelah selesai kuarantin order selama 14 hari itu, baru mereka akan diberikan surat borang Annex 17 ataupun surat pelepasan kuarantin order lah. So ingin saya utarakan di sini kuarantin 14 ini ataupun perintah pengawasan di rumah tidak sama dengan kawalan pergerakan PKP lah. PKP masyarakat Malaysia semua boleh, maksudnya boleh amalkan keluar bila perlu. Tapi bagi mereka yang telah diberikan kuarantin order ini, mereka perlu duduk di rumah dan mereka perlu memastikan ada yang menghantar makanan kepada mereka, duduk di bilik sehingga tempoh kuarantin itu tamatlah. Ya betul. So dengan kata lain, sekiranya anda adalah ketua keluarga sekalipun dan anda telah diambil sampel, ini bermaksud anda adalah PUI, Patient Under Investigation ataupun Close Contact. Sekiranya anda telah diambil sampel, anda akan diberi Annex 14, Annex 14. Selagi mana tarikh yang tertulis di dalam Annex 14 itu, anda tidak boleh keluar rumah sekalipun. Okey, hanya boleh keluar rumah untuk pergi ke hospital ataupun klinik kesihatan apabila dalam kecemasan. Ya, betul. Okey. Ya. So, selain daripada itu, bila mereka telah diberikan borang Annex 14, mereka juga akan diberikan home assessment tool atau Annex 10 ni lah. Jadi mereka perlu melaporkan ataupun menanda segala gejala yang dialami. Contohnya seperti demam, batuk, sesak nafas. So sebagai contoh, sampel pertama diambil semasa mereka tidak bergejala, tapi lepas 23 hari selepas itu mereka ada gejala, mereka perlu maklumkan kepada nombor telefon yang ada di dalam ini ataupun datang ke klinik, dan kita mungkin akan ulang sampel yang kedua selama tempoh 14 hari itu. Ya doktor. Dan untuk perhatian tuan-tuan dan puan, sekiranya anda telah diberi Annex 14 ini, akan ada seorang inspektor kesihatan akan menelefon anda dan menanya mengenai simptom-simptom anda, dan dia juga akan memastikan anda sentiasa berada di rumah. Kadang-kadang mereka boleh buat spot check tergempar bersama polis untuk melihat sama ada anda betul-betul berada di rumah ataupun tidak. Oleh itu, tolong patuh arahan yang telah diberikan oleh pihak KKM. Sebab kita pernah ada satu kes baru-baru ni, pesakit ditelefon semasa pesakit bekerja, sedangkan pesakit telah diberikan Annex 14 ataupun surat pengawasan. Walaupun keputusan pesakit adalah negatif, pesakit perlu menjalani tempoh kuarantin selama 14 hari. Ya betul. Pada masa yang sama, kepada mana-mana pesakit yang telah menerima Annex 14 ini, anda perlu menyatakan bahawa anda telah menerima ini kepada majikan anda sekiranya anda bekerja. Okey, terangkan kepada mereka, dan sekiranya mereka mempunyai sebarang kemusykilan, boleh telefon pihak klinik maupun pejabat kesihatan daerah. Okey, sesiapa sahaja, saya ulangi, sesiapa sahaja yang telah menerima Annex 14 ini, anda tidak boleh keluar rumah walau apa pun kecuali untuk pergi ke hospital ataupun klinik kesihatan apabila kecemasan yang melibatkan kesihatan anda. Okay, mungkin kita ada soalan, mungkin kita boleh buka soalan kepada penonton. Ya. So antara soalan yang pertama ini yang telah ditunjukkan yang ditanya oleh saudara Zul, ya. So soalannya berbunyi, saya tiada kontak dengan pesakit COVID, tetapi saya tidak sihat beberapa hari ini. Boleh ke dia datang ke klinik?
So sila kata Okey, untuk Encik Zul Encik Zul boleh datang ke klinik. Seperti biasa yang saya nyatakan tadi, tugas kesihatan kita akan salin dan lihat keadaan Encik Zul tadi Encik Zul, dan kita akan salin sama ada Encik Zul mempunyai gejala COVID ataupun tidak, ataupun mungkin mempunyai jangkitan kuman yang lain. Ya? okey. Ada soalan daripada Ain Hamdan Dr. Sufi. Ya betul. Macam mana kalau PUI ada gejala setelah habis kuarantin? Perlu ambil sampel? Okey, baiklah. Pertama sekali, bagaimana seorang itu adalah PUI. PUI ini maksudnya dia ada history, maknanya sejarah perjalanan ke luar negara, ataupun dalam masa 14 hari berserta mempunyai gejala, ataupun mempunyai kenalan rapat yang positif, ataupun pernah menghadiri majlis ataupun perhimpunan yang diwartakan sebagai mempunyai risiko COVID-19. Sekiranya mereka sudah habis waktu kuarantin, sebenarnya incubation period itu sudah habis. Tetapi sekiranya mereka mempunyai gejala, sila datang pada klinik kesihatan dan menceritakan apa yang telah berlaku supaya pegawai kesihatan dapat menganalisa ataupun mendapat history yang lebih tepat, okey, mengenai tempoh kuarantinnya, apa yang telah berlaku dan sejauh mana risiko seseorang itu untuk dijangkiti COVID-19. Sila datang pada klinik kesihatan dan insyaAllah kita akan dapat menyelesaikan masalah ini. Okey, soalan yang lain. Kawan saya dari Syafiq Muhammad, kawan saya baru balik melancong dari Jakarta. Perlu ke dia buat salingan? So bagi soalan ni, sepatutnya mereka yang pulang sebelum 3 hari bulan 4, selepas 3 hari bulan 4, mereka telah pergi kuarantin di tempat destination tertiary kuarantin dan hotel lah. Tetapi sekiranya kawan ni pulang sebelum tarikh 3 hari bulan 4 tu dan bergejala, dia kawan ini perlu datang ke klinik untuk kita buat salingan selanjutnya. Ya doktor. Antara soalan yang selalu bermain di fikiran tuan-tuan dan puan adalah mengenai apabila tuan-tuan dan puan ingin membeli barang di kedai-kedai runcit yang berhampiran. Baiklah, tuan-tuan dan puan, seperti mana kita tahu, benda ini berlaku secara tiba-tiba, COVID-19. COVID-19 ini telah ada hidup bersama manusia baru 100 hari, tetapi dia telah merangkut nyawa yang terlalu ramai. Okey, oleh itu langkah penjagaan ini perlu diamalkan oleh setiap masyarakat, termasuklah pembeli maupun penjual. Oleh itu ada benda yang kita tak boleh ubah, seperti mana saiz kedai runcit. Kedai runcit kita tak boleh nak besarkan kedai runcit dalam masa seminggu atau 2 minggu. Mungkin saiz itu tertutup ataupun sempit. Tetapi para pembeli sangatlah dinasihatkan supaya bertimbang rasa. Pertama sekali, sentiasa menjaga jarak selamat, iaitu 1 meter antara satu sama lain. Yang keduanya, tengok juga sekiranya kedai runcit itu dalam tu sudah ada ramai orang, mungkin kita kena tunggu dulu biar lengang sikit baru boleh masuk. Tidak dinafikan ada kedai yang menjaga pergerakan bilangan orang yang boleh masuk di dalam kedai. Namun begitu, tidak semua kedai runcit mempunyai staf yang cukup untuk menjaga orang seperti itu. Oleh itu, dua-dua belah pihak perlu ambil pengajaran ataupun mengambil amalan yang serius dalam isu ini supaya kesihatan semua orang terjaga, terutamanya di kawasan Bantul Senon ini. Okey. Ya betul. Ada juga soalan dari sini. Adakah selamat saya pakai gloves untuk beli barang dekat kedai? Sebab saya tengok doktor semua pakai gloves kat klinik. So saya jawablah soalannya. Ya betul. Kami di klinik kesihatan ataupun di hospital, apabila kita pakai gloves, kita akan tukar untuk setiap sakit. Boleh kita akan tukar dan memastikan kita tidak akan pindahkan kuman dari satu sakit kepada sakit yang lain. Ya. Jadi kalau kita pergi ke pasar raya, contohnya ke Ion Big, atau kita pergi ke Ion Sale, dengan memakai glove, kita memilih barang dan kita mungkin memilih barang-barang yang lain. Kita pegang troli lah, kita pegang butang lift, kita pegang escalator, kan, semua ni kita tak tahu sebab kita tak basuh tangan, tak sanitize tangan kita. So sangat tak digalakkan untuk memakai gloves lah sebenarnya, kecuali kita dapat menukar gloves kita dengan kerap. Di mana saya lihat bila kita pergi ke pasar raya macam Ion Beach contohnya, tak ramai pun yang menukar gloves, mereka memakai gloves yang sama. Atau mereka perlu membawa hand sanitizer
sanitizer lah. Tapi fungsinya sama juga. Kalau mereka pakai hand sanitizer tanpa glove atau dengan glove, yang penting mereka kena sentiasa mengamalkan pasukan yang betul lah. Ya betul. So saya harap benda ini jelas untuk tuan-tuan dan puan. Dengan kata lain adalah macam ni. Sekiranya tuan-tuan dan puan pakai glove dan pergi membeli barang. Contoh awak pergi ke pasar, tuan-tuan dan puan pergi ke pasar dan telah memegang ikan dan sebagainya. Kemudian ada orang telefon, tuan-tuan pegang pula telefon. Kemudian masuk balik telefon dalam poket. Lepas tu terus membeli barang. Secara tak langsung, kuman yang telah tuan-tuan pegang ketika mana di pasar itu telah merebak kepada telefon tuan-tuan dan puan. So, fungsi sebenar glove itu tidak terpakai ataupun telah disalahgunakan. Oleh itu, lebih baik sentiasa ingat dalam fikiran kita supaya sentiasa basuh tangan. Selepas pegang ikan, basuh tangan. Selepas pegang troli, basuh tangan. Okey, selepas pegang barang dan seterusnya, basuh tangan. Ada soalan lain Ya, KKBHO ada tak rekod jumlah semua yang positif COVID-19 bagi Kariah WHO daripada Cik Afindi Arifin. Minta maaf, kita tak ada jumlah jumlah pesakit yang mempunyai COVID-19 ni bagi Kariah WHO. Ya. Dan soalan yang seterusnya dari Rosie Liza. Kalau saya beli barang dari pasar raya, perlu ke saya basuh dulu semua barang saya? Sebab saya tengok dekat Google, bakteria COVID hidup lama di plastik. Okey. Kita sebenarnya tak ada jawapan berapa lama barang boleh hidup dekat plastik ataupun dekat metal surfaces. Saya kita tahu dia boleh hidup beberapa jam. Sebab tu kalau kita beli barang dari pasar raya, memadai dengan kita keluarkan sahaja barang dari plastik lah. Sebab dia telah dilindungi oleh plastik tersebut. Ya. Okey. Ya betul. Sekarang ni ada satu soalan daripada Muhammad Fauzi Taha. Apa kesan COVID-19 ini pada orang yang memang ada masalah kesihatan seperti kencing manis, darah tinggi dan lain-lain sebagainya? Tuan-tuan dan puan, seperti mana yang kita tahu, COVID-19 tidak kenal usia, tidak kenal siapa saja. Okey, tidak, sesiapa saja boleh kena. Tetapi tidak dinafikan. Okey, ada sebilangan pesakit-pesakit COVID-19 yang mempunyai latar belakang penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi, sakit buah pinggang ataupun sakit jantung terdedah untuk mendapat keseriusan COVID-19 yang lebih teruk. Dengan kata lain macam ni, seseorang yang ada kencing manis, darah tinggi, apabila dia dijangkiti oleh COVID-19, dia berisiko untuk keadaannya makin teruk. Okay? So sebab itu kita melindungi sesiapa saja supaya dilindungi daripada COVID-19. Okay? So oleh itu kita sangat galakkan kepada mana-mana pesakit kencing manis, darah tinggi, pertama sekali sila patuh ubat-ubat yang telah diberikan oleh para doktor supaya tahap kesihatan tuan-tuan dan puan sentiasa dalam keadaan yang terjaga, sentiasa dalam keadaan yang optimal supaya tuan-tuan dan puan sihat. Dengan harapan yang sihat, COVID-19 itu tidak menjangkiti tuan-tuan dan puan dan tuan-tuan dan puan dapat menjalankan aktiviti harian seperti biasa. Ya, daripada Din Al-Hakim 2. Terima kasih. Dia cakap, saya nampak staf sangat tenang mengendali saringan dan pengambilan sampel suspek COVID hari itu. So, terima kasih kepada Encik Din. Dari Muraiza Zaini, suami saya terlibat anggota Sekatan Jalan Raya. Semasa sekatan terdapat pesakit positif COVID ditangkap. Adakah perlu suami saya atau anggota lain menjalani saringan COVID? Ya, sekiranya ada kontak dengan pesakit positif COVID, suami puan perlu menjalani saringan. Ini dah datang ke sini dan kita akan tentukan. Ada juga soalan, adakah COVID boleh berjangkit kalau kita kongsi barang peribadi? Contoh sabun mandi, telekong. Ya, dia boleh berjangkit lah dengan berkongsi barang peribadi. Sebab tu pada masa PKP ini dan masa kejadian COVID ni, satu, kita memang mengamalkan social distancing dan kalau boleh tidak berkongsi barang-barang peribadi. Ya betul. Saya nak tambah sikit dari segi itu. Seperti mana kita tahu, sekarang ini beberapa sektor pekerjaan telah dibenarkan untuk bekerja. Ini adalah penting untuk kelangsungan ekonomi negara kita. Namun begitu, suka untuk saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan ataupun para pekerja sekalian supaya sentiasa ingat, pertama sekali, apabila anda keluar saja rumah daripada rumah anda, anda berisiko untuk mendapat COVID-19 daripada sesiapa saja yang kita tak tahu. Itu yang pertama. Oleh itu, sentiasa jaga jarak sosial, which is 1 meter antara orang lain. Terutamanya
Pertama sekali mungkin ketika mana parking di tempat kereta ataupun parking motor. Selalunya kat tempat kerja kita, parking motor ini duduknya rapat-rapat. Oleh itu mungkin boleh jarak-jarakkan sedikit. Ataupun bila tengok parking motor tu ramai orang, mungkin biar orang lalu dulu baru kita parking. Yang kedua, ketika mana beratur dengan punch in. Okey, tak nak menafikan ada tempat pakai hand thumb brake, ada tempat pakai punch card. Oleh itu sentiasa ingat mesti jarak 1 meter antara satu sama lain. Okey. Yang keduanya, apabila waktu rehat, waktu makan, dan sudah tentu tuan-tuan dan puan pergi ke pantry pejabat masing-masing, sangat digalakkan supaya tidak berkongsi makanan. Yang pertama. Yang kedua, jangan berkongsi alat-alat makanan. Contoh sudu, garpu, pinggan, mangkuk. Lebih baik bawa bekal sendiri, makan sendiri, basuh sendiri, supaya tidak berkongsi. Ataupun kalau tidak bawa bekal sendiri, beli makanan yang luar, selepas makan terus buang. Okey? Ada yang tanya juga nak tanya kalau berjoging boleh ke sebab meningkatkan imuniti antibody, ya, berjalan ni memang sihat, tapi sepanjang tempoh pergerakan tempoh PKP ni kita tidak boleh keluar rumah tanpa tujuan. Jadi mungkin pada waktu sekarang dinasihatkan untuk berada di rumah, mungkin berzumba ataupun melakukan senaman dengan anak-anak, tak boleh kawasan rumah. Ya, so maknanya lebih buat aktiviti berpeluk ataupun beriadah, beriadah ringan ketika mana ada di rumah lah. Okey. Kita ada 10 minit lagi. Okey, so ada satu soalan daripada Puan Izzatul Ismail. Ada tak proses nyakuman dilakukan di KKBTHO? Pelawat ini yang ingin pergi mendapatkan rawatan lain selain tes COVID-19 di KKBTHO, perlu tak risau untuk pergi ke KKBTHO? Jadi saya dah terangkan tadi pada awal tadi, kita nyatakan bahawa di klinik KHO kita memang buat salinan yang ketat lah. Maksudnya setiap pesakit yang datang ke klinik, kita akan tanya soalan-soalan berkaitan dengan gejala COVID, dan kita juga akan mengambil suhu dan memastikan mereka yang bergejala COVID diletakkan di satu tempat yang berasinan. Mereka akan dilihat oleh petugas kesihatan yang memakai PPE yang berkaitan yang bersesuaian. Pesakit-pesakit demam juga, URTI dan fever, mereka juga dilihat di kawasan yang lain. Pesakit-pesakit yang mempunyai janji, yang tidak ada gejala-gejala respiratory, mereka dapat masuk ke dalam klinik dan dilihat di kawasan yang berlainan. Jadi insyaAllah lah buat masa sekarang ni kita juga melakukan sanitasi berkala dan infection control yang sangat ketat. Jadi tidak perlu risau sebenarnya untuk datang ke klinik. Okay, baiklah doktor. So ada lagi soalan daripada Okey, ada soalan daripada penonton. Memandangkan pesakit kencing manis mudah dijangkiti virus ini, perlukah ibu saya hadir ke klinik untuk appointment rawatan susulan kencing manis atau hanya mewakilkan ahli keluarga untuk mengambil ubat-ubatan? Yang seelok-eloknya, puan boleh menghubungi klinik. Kita boleh menunda temu janji sekiranya tahap ibu puan stabil, atau kita melihatkan keadaan ibu puan, kita akan tentukan sama ada perlu datang ataupun boleh mewakilkan anak atau ahli keluarga yang lain untuk mengambil ubat-ubatan. Ya doktor. So ada lagi soalan daripada saudari Ain Hamdan. Kalau orang yang tak sihat datang ke klinik tapi duduk rumah je sepanjang PKP ini, boleh ke kena jangkitan COVID ini? Tuan-tuan dan puan, buat masa sekarang tempat yang paling selamat adalah di rumah masing-masing. Okey, oleh itu sekiranya setiap kali tuan-tuan dan puan keluar ke rumah setiap kali tuan-tuan dan puan keluar ke rumah, tuan-tuan dan puan berisiko untuk dijangkiti COVID-19 daripada orang yang sesiapa saja yang kita dah tahu. Oleh itu, sebelum masuk rumah, sentiasa basuh tangan. Okey, ketika mana tuan-tuan dan puan keluar di rumah, jaga jarak 1 meter antara satu sama lain. Sekiranya nampak macam orang lain batuk sesama, jauhkan diri daripada mereka. Kalau boleh, sekiranya tuan-tuan dan puan ada batuk atau sesama, pastikan pakai mask. Okey, dan kerapkan basuh tangan. Okey. Dari tim media Masjid Darul Sewa sendiri, mak mertua ada di rumah sangkut sebab PKP, ada check up di hospital Kuantan untuk rawatan bulanan. Tapi sebab PKP, bolehkah ambil ubat atau buat rawatan susulan di KKBTHO dan ambil ubat di PKP? Maksudnya mak mertua dia ni ada di rumah dia lah, di rumah dia di PKHO, dan boleh tak sambung ubat? Boleh. Untuk masa sekarang, sekiranya mak mertua itu ada senarai ubat,
boleh saja wakil untuk datang ke klinik untuk mengambil bekalan ubat sehingga temujanji yang seterusnya di hospital lah. Ya betul. Untuk menambah daripada yang isu tadi, termasuklah kepada mana-mana pesakit, mana-mana pelanggan kami Klinik Kesihatan Malaysia On, di mana saja anda berada sekarang ini. Mungkin tuan-tuan dan puan ada di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak dan sebagainya yang telah balik kampung sebelum PKP dan ubat sudah habis. Tapi appointment di sini, tuan-tuan dan puan boleh pergi ke mana-mana klinik kesihatan kerajaan, beritahu mereka kalau ada sampel ubat, tunjuk mereka sampel ubat. Sekiranya ada buku kecil manis dalam gigi, tunjukkan kepada mereka. Kalau ada gambar, tunjuk gambar kepada mereka. Beritahu ubat sudah habis dan buat tuan-tuan dan puan adalah follow up di sini. Ini penting supaya tuan-tuan dan puan sentiasa mendapat rawatan. Seperti mana yang saya cakap tadi, ubat kencing manis, darah tinggi, asma dan sebagainya perlu diteruskan, tidak boleh berhenti. Tiada alasan kerana takut nak pergi klinik kesihatan sebab COVID, sebab itu tak makan ubat. Alasan itu tidak boleh diterima. Ini hanya membahayakan nyawa tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu soalan menarik dekat sini Betul. Adakah virus COVID-19 boleh tersebar melalui vape jika orang yang hisap vape ada gejala? Jadi untuk sesiapa pun sebab tu social distancing sangat penting. Sekiranya pesakit ini menghisap vape depan orang kurang dari 1 meter, sudah pasti orang yang depan dia boleh mendapat penyakit COVID-19 lah. Betul. So, ya, tambahan daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, inilah masa terbaik untuk berhenti hisap rokok. Okey, apa lagi yang kita tunggu? Okey, dulu kita tak pernah fikir pasal COVID-19. COVID-19 baru ada di dunia ini 100 hari lebih je. 100 hari lebih tetapi telah merakut berpuluh ribu nyawa manusia. Takkan kita nak tunggu 200 hari COVID baru kita nak berhenti hisap rokok? Ataupun takkan kita nak tunggu sampai kita dah kena COVID-19 baru nak berhenti hisap rokok? Tuan-tuan dan puan-puan perlu ingat, seperti mana KPK Kesihatan pernah beritahu, virus COVID-19 ini telah dijumpai pada kulit mayat, telah dijumpai pada organ dalaman mayat dan juga pada air kencing mayat. Oleh itu, apabila tuan-tuan dan puan-puan hisap rokok, secara tak langsung tuan-tuan dan puan-puan telah membahayakan paru-paru tuan-tuan. Dan apabila COVID-19 ini duduk di paru-paru, ini hanya memburukkan keadaan. Oleh itu, berhentilah hisap rokok dan tak lama lagi pun musim Ramadan. So harap ada azam baru pada tahun ini untuk berhenti merokok. Kita ada lebih kurang masa lebih kurang 5 minit lagi. Mungkin untuk menjawab dari soalan. Okey, untuk menjawab soalan Sarah CMZ, jika ahli keluarga admit di hospital dan saya ada menziarahi di hospital dan kemudian saya tiba-tiba ada simptom-simptom batuk dan selsema, adakah saya perlu disaring COVID-19? Baiklah, untuk menjawab soalan ini, yang pertama perlu ada sebab kenapa pesakit itu telah dimasukkan ke hospital. Seperti mana yang sejauh perhatian apa yang saya tahu ketika ini, mana-mana pesakit COVID ataupun pesakit yang suspek COVID yang dimasukkan di dalam hospital, mereka tidak boleh menerima pelawat. Dengan kata lain, tuan-tuan dan puan-puan memang tidak boleh melawat mereka. Okay? So oleh itu, mungkin risiko tuan-tuan puan-puan yang mana pergi ke hospital sekarang untuk melawat waris, semestinya itu bukanlah pesakit COVID lah, dengan harapan. Namun begitu, sekiranya tuan-tuan puan-puan jumpa sesiapa saja dan tiba-tiba ada demam batuk sesama, kita tak boleh kata itu adalah COVID, melainkan orang yang tak sihat itu adalah COVID positif. Okey, sila dapatkan rawatan dan dari situ kita akan analisa sama ada awak ada tak risiko-risiko sejarah perjalanan, okey, kontak rapat ataupun penambahan diri perhimpunan yang telah diwartakan oleh KKM yang terlibat dengan COVID-19. Okay, ada dua soalan lain sebelum kita tamat lah. Adakah klinik dibuka hari Sabtu sekiranya saya nak cek untuk COVID? Hari itu nampak KK buka pada hari Sabtu.
Untuk makluman, pada hari Sabtu kita hanya buka untuk pensampaian pesakit yang telah kita jadualkan sebelum itu. Maksudnya pada hari Sabtu adalah kes-kes melalui terujanji sahajalah, bukan untuk kes-kes walk-in. Dan daripada amat pasti hasil pemantauan saya, kebanyakan pesakit datang beramai-ramai semata-mata hendak meneman adakah bahaya dari segi kesihatan orang yang sihat. Ya, kerana telah kita nyatakan tadi, kita memang ingin memastikan jarak yang selamat atau social distancing. Jadi kita tidak benarkan ramai-ramai meneman untuk masuk ke dalam klinik lah. Jadi ada kata Dr. Sufi kita beri laluan kepada pihak masjid perlu kita ambil beberapa soalan lagi ke? Sekejap Terima kasih kepada semua yang telah memberikan feedback kepada semua petugas kesihatan di Bandar Hussein On. Kami sangat menghargainya. Jadi ada satu soalan tadi kita lepas daripada Rosie Liza mengenai pemakaian mask. Perlukah saya pakai kalau saya tiada simptom seperti batuk ataupun sesama? Ataupun pernah saya terbaca pemakaian mask adalah untuk orang yang ada gejala URTI. Mana patut saya ikut, pakai atau tidak? Melalui garis panduan WHO dan juga KKM, kita menyatakan sesiapa saja yang mempunyai gejala demam atau batuk atau sesama, apabila awak keluar rumah, apabila tuan-tuan dan puan keluar rumah, sila pakai mask. Namun begitu, sekiranya tuan-tuan dan puan duduk di rumah, sekalipun tuan-tuan dan puan kena pakai mask. Ini untuk mengelakkan penularan apa juga penyakit yang berada di puan kepada ahli keluarga yang lain. Dengan kata lain, sesiapa saja yang sihat, tak ada gejala-gejala itu, tidak perlu pakai mask. Kecuali bagi petugas kesihatan lah, kerana kita berada di hospital atau klinik, ataupun kepada penjaga pesakit COVID lah, itu juga digalakkan untuk memakai mask. Selain daripada itu, mereka tidak digalakkan untuk tidak perlu memakai mask, bukan tidak digalakkan. Kalau ada mask, tiada masalah, boleh pakai saja. Sebab mungkin mereka juga adalah pembawa COVID tanpa disedari. Jadi mereka boleh melindungi orang lain daripada mendapat penyakit tersebut. Tapi sehingga sekarang WHO dan KKM tidak mewajibkan untuk memakai mask pada semua individu. Dan soalan terakhir ni sangat menarik. Salam dok, nak tanya, adakah PKP akan dilanjutkan sehingga selepas raya Aidilfitri? Daripada Faizal Muli Ahmad. Saya rasa jawapan ni hanya boleh dijawab sekiranya semua orang stay at home dan melakukan tanggungjawab masing-masing untuk tidak keluar rumah kecuali jika mempunyai keputusan yang penting. Sekiranya semua memainkan peranan masing-masing, sudah pasti PKP ini tidak perlu dilanjutkan sehingga hari raya. Dan kita semua dapat beraya bersama-sama, insya-Allah, dengan jarak yang selamat dan masih mengekalkan kesihatan yang sihat. Sorry, ada lagi satu soalan mengenai ada soalan yang penting daripada Izzatul Ismail. Saya ingin menyentuh isu keganasan rumah tangga dan tekanan semasa sekarang. KKBD Show ada menyediakan apa-apa kaunseling untuk menangani hal ini. Okey, untuk perhatian tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali pihak KKM dengan kerjasama Talian Nur Kasim, okey, tuan-tuan dan puan-puan sekiranya mengalami apa-apa keganasan rumah tangga ataupun penderaan, okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh search di internet Talian Nur Kasim. Okey, itu adalah hotline di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh melaporkan apa-apa yang berlaku, maupun mereka juga ada menjalankan servis perkhidmatan kaunseling untuk masyarakat yang berada di klinik kesihatan Bandar Hussein On. Apa juga masalah yang tuan-puan hadapi mengenai masalah kesihatan mental, sama ada kemurungan, masalah kebimbangan yang melampau ataupun berhalusinasi, tuan-tuan dan puan boleh saja walk in, beritahu masalah kami pada kami, dan insyaAllah kami akan cuba merawatnya, kerana itu adalah salah satu daripada jenis penyakit yang perlu dirawat. Okay. Saya rasa sekarang sudah pukul 7. Kita ingin beri ruang kepada masjid untuk aktiviti mereka pula. Akhir kata dari saya menggesa semua masyarakat, paling penting adalah mengamalkan hand hygiene yang bagus, social distancing, duduk di rumah, keluar jika perlu, dan yang paling penting sekali, sekiranya anda perlu klinik, bersikap jujur terhadap semua peranan serta. Ya, okey doktor, daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan, dulu kita pernah dengar perbataan ini, bagai melepaskan batuk di tangga. Pernah kita terfikir apa itu batuk yang dimasukkan dalam perbataan itu? Batuk itu adalah sejenis alat yang digunakan oleh orang dulu untuk membasuh kaki. Ini menunjukkan masyarakat kita dulu pernah mengamalkan
satu cara untuk menjaga kesihatan, iaitu sebelum mereka masuk rumah, mereka basuh kaki. Mungkin sekarang benda tu tidak lagi praktikal kerana kita semua sudah pakai kasut, jalan kita semua bertak. Tetapi musim sekarang ataupun mulai saat ini, mungkin kita perlu amalkan. Sebelum masuk rumah, kita perlu basuh tangan. So dulu basuh kaki, sekarang kita perlu basuh tangan. So kami berharap kita bersama-sama dapat menangani COVID-19 ini. Dan kami sangat berterima kasih kepada tim Multimedia Masjid Bandar Husein On kerana memberikan platform ini. Kita harap kita dapat bertemu lagi pada lain hari, insyaAllah. Okey, sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.